Apabila nur iman menembus ke dalam hati, bila hidayah ni masuk menembus ke dalam hati, maka hanya cinta kepada Allah, tidak ada lainnya. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-217, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, anwarun uzina laha fil wusuli wa anwarun uzina laha fid dukhuli. Maksudnya, beberapa nur ilahi hanya diizinkan oleh Allah untuk sampai ke hati, dan ada beberapa nur ilahi yang lainnya, nur ilahi yang lainnya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam, yakni ke dalam hati itu. Jadi menerusi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-217 ini, Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan tentang suatu yang disebut sebagai nur ataupun anwar. Nur atau anwar ini adalah istilah tasawuf. Dalam bahasa kita, nur itu maksudnya cahaya. Apa fungsi cahaya itu? Menerangi. Kalau tak nampak, jadi nampak. Fungsi nur. Jadi untuk kita faham istilah nur dalam ilmu tasawuf ni, kita kena tengok nur yang fizik dulu. Nur cahaya yang menurut faham biasa kita ni. Jadi bila disebut nur ini, bahasa kita kau cahaya lah. Jadi yang lebih penting ialah fungsi dia. Apa fungsi cahaya tu? Jadi cahaya ni, kalau tak nampak, jadi nampak. Menerangi. Kalau tak jelas, jadi jelas. Itu menurut kadar kekuatan cahaya tu. Kadang-kadang cahaya tu ada tapi malap. Daripada tak nampak langsung, nampaklah sikit. Tapi tak cam, tapi nampaklah. Oh, ada orang. Tapi siapa dia, tak tahu. Kemudian bila cahaya tu terang sikit lagi, boleh kenal orang tu pula. Ada orang, oh mamak. Mamak rupanya. Tapi mamak mana, pattern mana mamak, tak kenal detail lagi. Tapi tahulah orang tu mamak nama dia. Kenal orang. Tapi macam mana keadaan sebenar mamak ni, mungkin tak cang lagi, hitam ke, putih ke, warna ke, tak jelas balik lagi. Kemudian bila cahaya terang lagi, oh nampak, oh mamak ni gini rupanya. Itu fungsi cahaya. Memperkenalkan kita kepada sesuatu. Menerangi dan memperkenalkan kita kepada sesuatu. Maka demikian juga cahaya makrifat ini. Makrifat yang diumpamakan, yang dimisalkan dengan cahaya. Fungsi dia itu memperkenalkan kalbu kita kepada Allah. Memperlihatkan kalbu kita akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fungsi dia. Menjadikan kita boleh kenal Allah Taala. Sebagaimana cahaya tadi itu, menurut kadar kekuatan cahaya, maka demikianlah pengenalan seseorang tu, pengecaman seseorang tu. Maksud kalau cahaya tu malap, tahulah ada orang, tapi tak kenal lagi, terang sikit lagi, baru tahu orang siapa dia, kenal terang lagi, baru nampak hitam putih, cerah gelap ke, baru kenal secara detail lagi. Itu bergantung kepada kekuatan cahaya dan fungsinya. Maka dalam tasawuf seperti itu juga. Makrifat ini, hidayat ini, sama ada kita nak guna istilah hidayat ke, makrifat ke, fungsi dia itu, dia akan menjadikan kalbu kita ini diterangi, sehingga dapat kenal apa yang sepatutnya kita kenal, iaitu hadarat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurut kadar kekuatan nur makrifat itulah hati kita ni dapat mengenal hadarat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sama darjat dia tu, tahap pengenalan dia tu, kehalusan dan kedalaman mengenal itu tidak sama. Bergantung kepada kekuatan cahaya nur makrifat yang diperolehi oleh seseorang. Baik. Apa lagi yang kita tengok? Kita tengok tamsilan dulu. Kita main lekok jauh dulu sikit. Baru senang kita nak faham dia ni. Sebab apa yang dijelaskan dalam kalam hikmat yang ke-217 ni agak khususiah sikit lah. Jadi kita cuba nak cair sikit. Cair supaya paling tidak kita nampak apa yang dia nak beritahu kepada kita. Kita boleh faham. Dan boleh memberi panduan kepada kita sikit. Baik. Cahaya ni kalau kita tengok, selain daripada fungsi dia menerangi sehingga boleh nampak suatu benda, menjadikan kita boleh kenal suatu benda tu,
Apa lagi fungsi dia? Banyak fungsi dia. Selain daripada nak kenal sesuatu tu, dia juga menjadikan kita dapat tahu mana manfaat, mana mudarat, mana hak sebetulnya, mana hak palsu. Tengok gelak-gelak nampak kelibat-kelibat. Orang katu ni, nampak kelibat-kelibat ni. Nampak tadi lolah-lolah macam orang. Jadi kita serba salah. Sebab apa kita jadi serba salah? Sebab kita tak cang molek. Tapi bila buka lapu, kain berbah rupanya. Kain kena tiup dangi, bombeng. Oh, kita ingat kan curi masuk. Jadi bila kita tak tahu tu, kita serba salah. Ya kedok, capur. Takut. Kena curi padang, lelah aku kali ni. Yang curi. Jadi kita menjadikan keadaan kita itu tidak tenteram. Menjadikan perasaan kita itu tergoncang. Tak stabil perasaan kita itu. Sebab apa? Kerana pengecaman kita itu tak jelas. Tapi bila ada cahaya terang nampak, kena sungguh. Rupanya kain je, bukan benda. Kena. Tahu lalu. Jadi bila tahu kakak ni, tak ada apalah kita. Tahu. Mana yang memanfaatkan, mana yang memudaratkan. Nampak dalam gelap, mula dah nampak benda, lepas tu nampak ada cahaya sikit, nampak beleko je. Atas-atas. Ular ke benda ni? Tengok. Belilik nampak beleko macam ke ular. Jadi kita serba salah. Nak pergi takut, tak jam. Tapi nampak beleko-beleko tu. Nak pergi pegang, kan kena ular sungguh lelah. Kemudian cahaya terang sikit. Oh, tali rupanya. Oh, kakak ni rupanya. Tali. Hilang ketakutan kita bila kita cam. Jadi pengecaman itu, cahaya ini membawa kepada pengecaman. Dan pengecaman itu pula mempengaruhi perasaan kita. Persepsi kita, tanggapan kita. Dan sebagainya. Mempengaruhi. Jadi fungsi cahaya ni besar. Memperkenalkan kita sesuatu, menampakkan kita, menjadikan kita boleh cam, tahu mana hak manfaat, mana hak memudarat, dan menghilangkan prasangka kita, menambahkan keyakinan kita. Yakin. Bila kita masuk sebuah bilik yang gelap kau, serba salah. Ada benda pandang dalam ini, kita tak yakin. Gelora kita, perasaan kita tu serba salah. Keraguan lah, kebimbangan lah, ketakutan lah. Macam-macam mikir. Tapi bila cahaya buka lampu semua tak ada benda. Aman. Nampak belaka dah. Aman. Tenteram. Sebab apa? Nampak belaka. Kalau andai kata kita buka pun nampak ular sungguh. Tak apalah nampak ular. Tahulah cara nak buat ke mana. Masalahnya nampak bayang-bayang ya kedok tu. Tapi bila jelas sungguh, itu fungsi dia. Jadi dia ada kaitan dengan pengecaman kita. Makrifat. Pengecaman itu orang panggil makrifat. Kenal. Dan dia mempengaruhi sikap kita, perasaan kita, keyakinan kita, gelora hati kita mempengaruhi. Maka demikian jugalah nur makrifat yang sedang dibicarakan oleh Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat ini. Nur makrifat ini dia adalah bahasa isyarat, bahasa kiasan, tamsilan. Iaitu makrifat ini bila dia menyuluh ke dalam kalbu manusia, menjadikan pengecaman kalbu manusia itu dapat kenal. Mana yang hak, mana yang batil. Mana Tuhan, mana makhluk. Mana hak sebenar, mana hak palsu. Dicang boleh. Kenal boleh. Mana tempat bergantung hak betul. Mana tempat hak tak boleh kita nak bergantung ke dia. Kenal. Cang. Dah mana yang boleh cang tu? Kerana terangnya cahaya makrifat dalam kalbu tu. Nampak. Jadi kalau kita nak bergantung pun, dah hak betul-betul kukuh. Nampak kukuh. Jangan nampak besar. Berubah sekali bahan dia anak-anak. Kita nampak bau berbau ya tu. Tak nampak. Kita nampak. Nampak batang besar bukan main sekarang. Paut sekali. Tak ada apa-apa lagi berabak dah ya tu. Sebab apa kita boleh kecam kenal ni? Pengecaman tu menjadikan kita boleh kenal. Hak sebenarnya tempat kita boleh paut. Hak tempat kita lain nak paut. Nampak tu. Bila ada cahaya makrifat. Itu fungsi dia. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta' nak beritahu bagaimana cahaya ini menerangi kalbu manusia ini. Dia banyak tahapan dia. Banyak tahap bagaimana cahaya menerangi kalbu. Maka kata Syekh Ibn Atta', ada cahaya-cahaya ilahi itu, hidayat-hidayat itu, hanya diizinkan oleh Allah untuk sampai ke hati saja. Luar pagar je. Tak dah masuk ke dalam. Ada fungsinya seperti itu. Dan ada beberapa nur ilahi ini, yang lain lagi ini, diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam, boleh masuk sampai ke dalam cahaya. Bagaimana ini? Tengok huraian dia. Baik, nur ilahi
Yang sampai ke hati saja ni, sampai ke pagarnya ataupun pintu je, dah masuk dalam. Tetapi tidak masuk ke dalam. Maka orang yang mendapat nur ini masih dapat melihat Tuhan dan dirinya. Begini, orang yang dapat nur ini, kalau dalam hal makrifat kau, dia boleh kenal Tuhan dia nampak, dia pandang kepada keesaan Tuhannya, dan dalam masa yang sama dia pandang kewujudan dirinya sebagai makhluk yang bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kau tak dah masuk ke dalam rumah, duduk luar. Duduk luar ni, jadi dia tahu dalang tu ada benda dalang, dan dia tahu dia duduk luar rumah. Jadi dia kenal lah rumah tu. Dia kenal rumah, tapi dia kenal diri dia duduk luar rumah ni. Ibarat kau, kalau dalam hubungan dengan Allah Ta'ala, dia kenal tentang keesaan Allah. Dalam masa yang sama, dia kenal juga diri dia ni hamba yang berpaut bergantung harap ke dia. Dia kenal. Kemudian dapat melihat Tuhan dan dirinya. Itu maksudnya. Melihat Tuhan dan dirinya, dalam hati dia ada keyakinan Allah Ta'ala lah Tuhan yang sebenar-benar. Dia yang Maha Esa, Dia yang Maha Kuasa, Dia Maha Berkehendak. Dia nampak dengan pandangan kalbu keyakinan dia tu. Allah lah Tuhan yang sebenar-benarnya. Bahawa kekuasaan Dia lah yang sebenar-benarnya. Kehendak ketentuan Dia lah yang sebenar-benarnya. Keluasan ilmunya itu meliputi segala-galanya. Dia lah yang sebenar-benar mengetahui segala-galanya. Dia lah yang Maha Esa, Dia lah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia kenal. Tapi dalam masa yang sama, dia nampak kok diri dia ni, bahawa aku ni makhluk, ciptaan dia, bergantung dengan dia, bergantung harap dengan dia. Dia kenal diri dia. Dia tengok dua. Kalau kita nak buat tamsilan yang lain lagi, tamsilan sesuatu benda dengan bayang dia. Hak pertama ni dia tengok satu benda dan dia tengok bayang. Jadi dua-dua dia tengok. Benda hak asal tu, barang hak asal tu dia tengok, dia kenal barang tu. Tapi bayang bagi bayang tu pun dia tengok juga. Dia tengok dua-dua sisi sekali. Okey. Dunia dan akhiratnya, dia pandang kepada akhirat dengan penuh keyakinan. Tapi dia tengok juga kepada kehidupan dunia yang dia sedang hidup sekarang ni. Dia tengok juga. Akhirat pun dia tengok, pandangan yakin dia tu. Dunia pun dia tengok juga. Allah Ta'ala pun dia tengok dengan pandangan hati dia. Makhluk dan dirinya pun dia tengok juga. Ini cahaya ni, orang yang tengok pasal ni dalam tasawuf disebut cahaya yang hanya sampai ke kalbu, tapi tak masuk ke dalam lagi. Maksudnya, bila hidayat Allah Ta'ala ni sampai ke peringkat ni, sampai kepada pintu hati, tapi belum menyelam ke dalam kalbunya, itulah keadaan diri dia. Dia memandang kepada keesaan Allah. Dan masa yang sama, dia juga sedar tentang diri makhluknya ni yang bergantung harap kepada Allah. Dah masuk dalam guna pula. Masuk dalam ni pula ni. Baik. Tak habis lagi cerita tadi tu. Yang ni cinta dunia dan cinta akhirat. Dia ada belaka dua-dua tu. Kasih yakin kepada akhirat dan cinta kepada akhirat ada dalam hati dia. Ada ingat kepada dunia dan cinta kepada dunia pun ada juga. Itu masuk dia pandang dua-dua tu. Pandang ke akhirat dengan penuh keyakinan, dia tak ragu akhirat. Setiap orang akan balik situ belaka. Setiap orang akan menerima habuan situ belaka. Dia yakin dan dia nak balik dalam keadaan baik. Dia nak. Tapi dalam masa yang sama, dia pun pandang dunia dia ni juga. Dia pun ada keinginan terhadap kebaikan-kebaikan di dunia juga. Ada dua-dua tu. Inilah orang yang nur sampai ke hati. Tapi belum masuk sampai ke dalam. Itu keadaan dia. Kalau dia pandang kepada Allah, dia yakin adanya Allah. Bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ada keyakinan tu. Tapi dalam masa yang sama, dia sedar juga aku ni sebagai hamba Allah. Yang perlu berusaha buat tu, berusaha buat ni, kena cari jalan tu, tengah jalan ni. Dia nampak. Tapi keyakinannya kepada Allah ada juga. Kesedaran terhadap diri dia sebagai makhluk yang perlu berusaha ada juga. Ada dua-dua. Baik, cinta diri dan cinta Tuhan ada dua-dua. Ada pautan hati kepada Allah sebagai Tuhan dan sedar tentang diri dia ni yang masih hidup, yang perlukan kepada penjagaan, perlukan itu. Maka dua-dua tu ada kesedaran belaka. Dia ada pautan hati terhadap Allah, ada dalam hati dia. Kesedaran terhadap diri dia dan keperluan-keperluan yang perlu dia penuhi untuk diri dia pun dia sedar juga. Dia tahu Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, yang memberi rezeki. Dan dia lihat diri aku ni makhluk, perlu rezeki, kena cari lagi. Dia nampak belaka dua-dua tu. Allah Ta'ala yang menentukan, mentakdirkan, aku ni disuruh berusaha mencari jalan. Dia nampak dua arah tu. Baik. Itu nur yang sampai ke hati.
Adapun nur ilahi yang langsung masuk ke dalam hati. Nur hidayah ni yang menembus tirai-tirai hati ni. Bagaimana keadaan dia pula? Macam mana keadaan dia? Maka tidak ada pandangan kecuali Allah. Pada waktu itu, dia hanya melihat keesaan Allah dan keagungan dia dan melupakan dia terhadap dirinya, dunia dan sebagainya. Melupakan. Itu keadaannya orang yang nur menembus sampai ke dalam kalbunya. Jadi pandangan hati dia itu hanya menumpu kepada kebenaran Allah, keesaan Allah. Makhluk ni pada pandangan dia tak ada dalam pandangan dia. Dalam perhatian dia tak ada. Kerana pandangan dia tertumpu bulat kepada kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaannya tertumpu situ. Jadi lupa hak lain. Lupa pihak lain. Jadi yang berkeadaan seperti ini dalam tasawuf dikatakan orang yang nurnya telah menembus sampai ke dalam hatinya. Itu keadaan dia jadi macam tu. Jadi kita sekarang ini harap-harap mudah-mudahan hak pertama tu pun jadi dah. Orang yang nurnya itu dekat dengan pintu kalbu. Biarlah. Tapi dengan nur itulah kita dapat mengenal Allah dan mengenal diri kita. Allah kadar dia macam mana, kita ni kadar macam mana. Kenal. Hak Allah macam mana, hak kita macam mana. Kita kenal dua-dua. Dan ini standard lah. Hak tambuhnya, kita kenal diri kita sebagai manusia saja. Ataupun kenal makhluk sebagai makhluk saja. Tak kenal Tuhan. Itu tambuh. Sekarang mengenal Allah dan masa yang sama juga melihat kepada diri kita sebagai makhluk hamba ciptaannya. Yang perlu ditunaikan haknya. Yang perlu diberikan Allah kemampuan ataupun usaha yang perlu diusahakan oleh kita. Untuk memenuhi keperluan hidup kita dan sebagainya. Dan kadang kita yakin, hakikat sebenarnya yang memenuhi keperluan kita itu hanyalah Allah. Jadi dari segi keyakinan, hati kita ada keyakinan Allah Ta'ala lah yang akan menguruskan segala urusan kita. Tapi dari segi pandangan kita kepada diri kita pula, kita ni disuruh berusaha dan perlu berusaha dan boleh berusaha. Tak bercanggah hal segitu tu. Adapun orang yang nur dia ni tenggelam dalam kalbu dia, dia akan lupa pandangannya terhadap makhluk. Semata-mata memandang kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hak yang kedua ni jaranglah berlaku. Tapi bukan tak berlaku. Ada berlaku. Tapi kita nak faham macam mana keadaan. Apa yang dimaksudkan dalam kitab tasawuf. Orang yang nurnya sampai ke hati tapi tak masuk ke dalam. Dengan orang yang nurnya menembus sampai ke dalam hati. Itu ragam dia. Jadi kita boleh cam lah keadaan macam mana. Hak tambuhnya tak ada nur langsung. Ada zulmah. Tak nampak benda. Kalau kita nampak dunia semata-mata, kita semata-mata, kehidupan semata-mata. Allah Ta'ala tu bukan tak ada dalam keyakinan, tak nampak dalam pandangan batin kita tu. Kalaulah Allah Ta'ala tu tak ada dalam keyakinan kita, itu berarti kekufuran. Kita ni bukan mukmin. Sekarang ada, bukan tak ada keyakinan tu. Tapi dalam kehidupan kita betul tak timbul. Tak mari. Itu istilah. Timbul, tak mari ni. Itulah yang menjadikan kita ni huru-hara dalam hidup. Itulah yang menjadikan hidup kita tidak berpedoman. Itulah yang menjadikan hidup kita ni tidak terarah, tidak terbimbing. Bukan tak ada keyakinan tu, tapi tak timbul dalam cermin hati kita tu. Kita ada nur. Tapi keyakinan bila tanya balik, percaya tak Tuhan? Percaya. Percaya tak Tuhan Maha Kuasa? Percaya. Percaya tak Tuhan tu mentadbir segala? Percaya. Tapi kepercayaan kita tu bila orang tanya timbul. Bila hilang pertanyaan, terkelang senyap. Tak timbul-timbul. Itu zulmah namanya. Jadi yang ingin diberitahu dalam tasawuf supaya kalbu kita ini ada nur yang sampai ke dia. Nurul hidayah. Cahaya petunjuk ni sampai ke cermin hati itu. Kalau tak masuk dalam pun, yang dengannya hati dapat melihat mana yang hak, mana yang batil. Mana Tuhan, mana makhluk, mana hak sebenar, mana yang sebenarnya tempat kita perlu meletakkan keyakinan dan harapan, mana tempat yang kita jangan tertipu dan terkecoh dengannya. Yang nampak benda tu. Jadi yang menjadikan kalbu kita sampai begitu tu bila ada nur, cahaya petunjuk, cahaya hidayah. Jadi cahaya hidayah ni dari mana dia datang? Dari mana dia mari? Kalau dalam Al-Quran kita tengok cahaya hidayah ni antara sumber dia adalah daripada amalan-amalan soleh yang kita buat dengan sebaik-baiknya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah melawan segala rintangan-rintangan yang menghalang perjalanan mencari redha Allah, mendekatkan diri kepada Allah ni, kami akan menghidayatkan kepadanya. Hidayah itulah yang dinamakan nur.
yang menjadikan kalbunya terang dan nampak, mengecam, dapat pengecaman mana Khalik, mana Tuhan, mana makhluknya. Dapat cam, dapat kenal. Jadi ada nur ilahi yang langsung masuk ke dalam hati, maka tidak ada pandangan kecuali Allah. Pada waktu itu kalbu dia itu tak tengok lagi dah kepada yang lain selain daripada Allah. Kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai, diharap, disembah melainkan Allah semata-mata. Kalau kita nak tengok contoh sejarah, orang yang berkeadaan seperti ini adalah Uwais Al-Qarni. Ini pattern dia tu. Uwais Al-Qarni adalah contoh yang sangat jelas untuk kita faham apa yang dikatakan ini. Sebab Uwais Al-Qarni ni hidup dia tak ada benda lain dah kecuali nak kembali kepada Allah. Dia tak ingat benda lain dah. Urusan-urusan lain pada dia tak ada dalam fikiran dia dah. Itu keadaannya. Tapi payahlah, tak ramallah. Kalau tak boleh kita pun tak apalah, paling tidak kita faham. Kita faham keadaannya. Faham pun cukuplah. Kata Abu Hasan Syazili, at-tasdiqu bi'ulumina wilayatun sughra. Mu dapat yakin, mu dapat merasa benar, mu nampak benarnya ilmu kami ini. Itu pun sudah merupakan kewalian, wali kecil. Mu nampak betulnya ilmu tu. Mu tak sampai cerita lain, tapi mu nampak kebenaran dia tu. Jelas, yakin. Sekalipun langkah mu tak sampai situ lagi. Itu wilayatun sughra. Itu sudah ada kewalian kecilnya, kata Abu Hasan Syazili. Sebab apa? Hak ingkar ilmu ini belana, hak tak percaya. Khoyalah, beranganglah, macam-macam. Kita pernah dengar setengah mereka tu beranggapan ilmu tasawuf ilmu khoya. Dia kata ilmu khoya. Tu nak kata apa? Nak kata apa? Qadar masing-masing. Qadar masing-masing. Khoyalah, itulah, beginilah, macam-macam. Dia anggap sebagai hidup di alam fantasi. Macam-macam. Hidup dalam khayalan. Dia hadap pijak di bumi nyata. Dia anggap khayalan lah. Sedangkan kita sendiri sedia maklum bahawa dasar agama kita adalah kepercayaan terhadap perkara gaib. Perkara gaib ni perkara hadap pijak bumi lah. Hadap pijak di alam nyata ni. Itu panggil gaib. Hadap pijak alam nyata ni itu kenyataan hidup, realiti, alam syahadah. Apabila nur iman masih di luar hati, duduk luar lagi, maka orang masih cinta Allah dan dunia. Jadi dua-dua. Keyakinan terhadap Allah pun ada, keinginan untuk hidup, untuk mencapai kebaikan dalam hidup pun ada. Cinta dia kepada Allah pun ada, cinta kepada kehidupan duniawi pun ada. Itu nur yang sedang sampai kepada hati, tapi tak masuk ke dalam lagi. Tetapi apabila nur iman menembus ke dalam hati, bila hidayah ni masuk menembus ke dalam hati, maka hanya cinta kepada Allah, tidak ada lainnya. Cinta dia hanya kepada Allah, tidak lagi kepada yang lain. Jadi orang yang dikurniakan Allah, kedudukan yang kedua ni, nur yang menembus sampai ke dalam hati, yang cintanya kepada Allah, bukan berarti dia tinggal terus dunia ni. Duduk tepi kubur je, gali kubur, tunggu jatuh dia berdebung. Bukan macam tu. Bukan jadi gitu. Orang macam ni yang dikurniakan Allah, nur yang menembusi hati sehingga pandangan dia tidak memandang selain kepada Allah. Keadaan dia berbeza-beza. Perwatakan dia ni tak boleh nak baca. Ada kalanya kita nampak dia ni memang orang yang meninggalkan apa-apa urusan lain kecuali yang dia perlu je. Dia penuh menumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah. Ada pasal itu. Tapi ada juga di antara mereka ini ditetapkan Allah berurusan dengan makhluk, menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, masalah umat, ditetapkan. Tapi hati mereka serupa je dengan orang tadi tu. Ada juga pasal itu. Jadi jangan kita sangka yang dimaksudkan oleh Syekh Ibn Athah, orang yang nur masuk ke dalam hati, meninggalkan urusan lain, orang ni tunggu nak mati, duduk tepi kubur je. Bukan macam tu. Kadang mereka ni berbeza-beza. Bergantung keadaan situasi mereka tu. Ada yang di antara mereka ni tak berkait dengan urusan orang lain, tak ada kewajipan-kewajipan lagi yang tertentu ke atas mereka, maka mereka tumpuklah perhatian kepada ibadah. Tapi ada di antara mereka ini yang terkait dengan mereka ini kewajipan-kewajipan lain yang perlu mereka tunaikan, yang perlu mereka selesaikan, maka mereka ini berkecimpung badan mereka ini bersama manusia. Tetapi kalbu mereka ini kekal dengan keadaan yang tadi itu. Sebab tu kata ulama tasawuf,
dalam definisi yang diberikan oleh sebahagian mereka itu, sufi ini kainun wabainun. Kainun, orang yang kalbu dia sentiasa merasa berhubungan dengan Allah. Wabainun, terpisah daripada makhluk. Itu salah satu, kita boleh terjemuh macam tu, boleh juga. Ataupun kainun, orang yang badan mereka ni bersama dengan makhluk. Wabainun, tapi kalbu mereka terpisah dari mereka ni. Badan dengan orang, tapi hati mereka itu tidak seperti itu. Dia biasanya tu. Ini sufi. Kainun wabainun. Jadi saya nak kabarnya, supaya jangan ada orang beranggapan seperti yang Syekh Ibn Atta' ni kabar, bila mereka ni dikurniakan Allah nur menembus ke dalam kalbu mereka ni, lalu kehidupan mereka ni tinggal habis kehidupan, tunggu nak mati ya betul-betul. Tidak cukup. Kenapa? Kerana keadaan-keadaan tadi. Jadi kita balik pada takrif yang saya sebutkan tadi tu, ada di antara ahli tasawuf ni, dia kata sufi ni kainun wa bainun. Kainun, kalbu mereka ni sentiasa berhubungan dengan Allah, tak putus. Wa bainun, dan terpisah hati mereka daripada memandang kepada makhluk. Ataupun kainun, badan mereka ni bersama dengan makhluk, duk gaul dengan orang ni. Wa bainun, tapi kalbu mereka ni terpisah daripada mereka. Badan saja mereka, tapi hati mereka ni sentiasalah berhubungan dengan Allah. Itulah kata-kata, di sinilah kita boleh faham kata-kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Dia kata, orang duk sangka aku ni bercakap dengan mereka. Padahal aku 30 tahun dah duk cakap dengan orang. Nak faham ke mana gitu? Orang ingat aku cakap dengan orang. Memang aku cakap dengan orang sungguh. Dan orang tu ingat aku cakap dengan dia. Rupanya tak. 30 tahun dah aku duk cakap dengan orang. Pelik ni bahasa ni. Tak apalah, itu bahasa pelik. Dah tinggallah bahasa tu. Saya sekali bolehlah selit sikit-sikit. Bahasa pelik-pelik gini ni. Baik, jika nur iman di luar hati, dah masuk dalam lagi, bernama Islam. Martabat tu bagi martabat Islam. Dan jika masuk ke dalam hati, barulah bernama iman. Baru dipanggil martabat iman. Bukan berarti dia tidak beriman, jangan salah faham. Ini istilah. Martabat Islam, orang yang nur imannya duduk luar, tapi sudah masuk ke dalam kalbu dia, tapi belum masuk ke dalam kata orang dalam inti dia tu. Jadi jangan pula kita salah tafsir. Oh, kalau gitu dia tak beriman lagi lah. Jangan gitu pula dah. Dia sudah mukmin. Tapi mukminnya itu disebut sebagai tasdik, membenarkan, meyakini. Sebab apa dia membenarkan, meyakini? Sebab ada dalil-dalil yang meyakinkan tentang keesaan Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya itu. Dia yakin, tak ragu adanya Allah. Tentang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang sempurna, bahawa dia ni tidak ada permulaannya, tidak ada kesudahannya. Dia tidak berhajat kepada makhluk apapun, bahawa dia yang Maha Esa, dia yang Maha Kuasa. Dia yakin dengan dalil-dalil yang terang dan jelas, tak ragu. Tapi bila dia ingat benda tu, bila dia sebut ingatlah, bila tak sebut tergelak. Tergelak. Jadi yang gini ni jangan kata tidak beriman. Dia sudah beriman, tapi imannya maqam tasdik, dia membenarkan. Macam kita learn ni lah. Kita percaya semua tu. Tapi bila kita berurusan dengan orang, habis kita lupa benda tu. Lupa. Bukan tak ada, lupa. Kalau orang main dalam komputer kau, program tu ada dalam tu, tapi tak tekan switch. Switch tutup. Tapi benda kakah tu ada dalam. Buka switch, nyala. Tu program macam-macam. Tapi dia banyak tutup daripada buka. Masalahnya banyak tertutup daripada buka. Itu keadaan dia. Jadi bukan tidak ada. Itu kita faham. Jadi bila dia masukkan di sini, bila nur di luar kalbu itu Islam, bukan berarti tidak ada iman. Tapi iman dia, tahap kerohanian dia bermartabat yang disebut sebagai martabat Islam. Bila masuk ke dalam hati dinamakan iman. Bukan berarti ini saja beriman, tidak. Iman dia pada waktu itu dikatakan keadaan rohani dia tu, keadaan kerohanian dia tu bermartabat dengan martabat iman. Martabat ini. Jangan tersalah fahamlah. Jadi oleh kerana sudah sampai ni syarat ini, dan secara kebetulan ini malam kuliah terakhir kita lah sebelum Ramadan. Mudah-mudahan kalau Allah Ta'ala panjangkan umur, berikan kesihatan, berikan ruang, kesempatan, insyaAllah akan bersambung lepas Ramadan lah. Jadi sempurna dengan Ramadan yang akan kita tempuh nanti, saya mengambil ruang ini untuk minta maaf kepada semua lah. Kalau ada salah dan silap, sama ada pengajaran ke,
bahasa ke, salah setuh ke, contoh-contoh secara tidak sengaja terkena pada orang tertentu ke, minta maaf banyak-banyaklah. Sekianlah saja dulu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi